Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Raudatul Mawaddah, Al-Fadhil Tuan-tuan Imam Muslimin dan Muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis yang kita namakan majlis menggilap iman, iaitulah dengan kita mengulang kaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh menguatkan keimanan kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat dalam sirah para sahabat radhiyallahu anhum, terdapat beberapa asar ataupun kata-kata nasihat mereka yang menyebut tentang kepentingan duduk dalam majlis ilmu, di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, ijlisu bina nazdad imanan. Mari duduk sama-sama, kita tambahkan iman. Wa kana yaqulu fi du'a ini, di antara doa yang selalu dia baca, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Kita pun cantik juga kita baca doa ni sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Coba ikut sekali. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Makna dia, ya Allah, tambahkanlah kepadaku iman dan keyakinan serta kefahaman. Kalau kita dapat tiga perkara ini, maka kita telah memiliki suatu aset yang besar. Yang pertama sekali, iman yang mantap. Iman kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak goyah. Kata orang, tidak terkesan dengan sebarang godaan yang datang, tidak terkesan dengan ancaman yang mari. Sebab kalau iman sudah kuat, sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim, apabila diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentera Ahzab yang mengepung Madinah, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, manusia telah mengepung kita, fakhshawhum adalah kamu takut. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah jawapan Rasulullah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala ialah yang jaga kita, cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil kita bentuk berdepan dengan mereka. Kata Ibnu Abbas, inilah kata-kata yang dikata oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika dicampak dalam api. Inilah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu Ahzab telah mengepung Madinah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh bayangkan, tentera Ahzab 10,000 nak lanyak Madinah. Allah gambarkan dalam Quran, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir. Allah gambar dalam keadaan suasana ketika itu, ketika datangnya musuh daripada atas, pokok Yahudi di Madinah. Wa min asfala minkum, Quraisy dengan geng-geng dia 10,000 orang daripada bawah. Wa balagatil qulubul hanajir, hati dah sampai ke halkum. Maknanya terlalu kecut perut, kata orang, takut. Itu gambaran yang gitu kuat. Tapi Nabi jawab sepatah je, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini pun orang ceritalah kepada kita tentang
dahsyatnya tentera-tentera kafir ataupun perancangan yang dibuat oleh orang kafir terhadap kita. Apa yang tidaknya kita tengok di Syam, di Syria, hancur negara. Di Iraq hancur. Di Palestin tak tahu nak buat apa. Di Rohingya sama juga. Jadi yang kita boleh kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala lah yang jaga kita, Allah Ta'ala lah yang menjadi wakil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Yang kedua, apabila sudah keyakinan itu terhadap Allah Azza wa Jalla mari, maka kita kata tidak jadi masalah apa-apa. Orang mukmin di antara dua saja. Sama ada dia menang, maka dia dapat kemenangan. Ataupun gugur, mereka mendapat syahadah. Sebagaimana kata di para ulama Ar-Rabbaniyun yang telah membakar semangat kita. Dia kata kita ni, kalau kita dihalau keluar daripada negeri, kita melancong. Kalau kita di penjara, kita berkhalwat untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dibunuh, kita mati syahid insya-Allah. Jadi itu keyakinan para pendakwah yang mesti kita kena belajar, lihat bagaimana sirah mereka. Yang ketiga, fiqhan, iaitulah mendapat kefahaman dalam agama. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, berbeza di antara mendapat ilmu dengan mendapat kefahaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di mana Muawiyah ini di antara nama sahabat yang sangat dibenci oleh puak-puak Syiah. Hari ini bila sebut nama Muawiyah, menggigil dia. Terangkat bulu roma, kata orang. Marahnya dia. Tapi dia sahabat, dia penulis wahyu. Muawiyah telah meriwayatkan hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah nak beri kefahaman, nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, maka diberinya kefahaman. Kita hari ini alhamdulillah boleh katakan banyak juga mendengar, sama ada kuliah, ceramah, tazkirah, bahkan daurah-daurah yang kita ikuti. Banyak. Hari ini pula dengan adanya media masa yang baru hari ini, alat-alat mekanisme untuk kita mendapat ilmu banyak lorong, banyak jalan. Cuma yang kita bimbang, ilmu yang kita dapat itu berbentuk maklumat atau berbentuk kefahaman. Maka Nabi nak di sini yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman dalam agama. Jadi maka di sinilah disimpulkan oleh para ulama, kefahaman bukan ilmu mujarrad. Maknanya dapat ilmu tak beramal, itu tidak. Kita hari ini sudah dapat ilmu yang begitu banyak. Daripada kecil kita belajar sampai ke hari ini, banyak tak banyak ilmu? Banyak. Jangan kata, oh saya ni jahil. Kita jahil dalam banyak perkara, tapi kita juga sudah tahu sudah dalam banyak perkara. Contohnya, kita sudah tahu kelebihan salat al-jamaah. Kalau kita tanya orang-orang yang tak mari salat jemaah tu, agak-agak dia tahu ke tak tahu? Tahu dah tak? Tahu dah. Takkan dia tahu, saya tak pernah dengar lagi. Tak tahu pun tajuk ni, tak pernah sabar. Hampir mustahil lah. Kecuali orang yang baru masuk Islam, yang duduk di pendalaman. Orang-orang asli contohnya, mungkinlah kalau kita nak kata tak tahu. Kita yang mari masjid, yang sudah tahu kelebihan, mari ke masjid, alhamdulillah. Tapi kita juga macam tak tahu juga. Tak berebut nak duduk di sahawal. Seolah-olah sahawal itu kita siap sedia untuk orang yang mari kemudian, yang mari ke belakang. Kita yang mari awal ni cukup dengan tunggu dekat-dekat pintu dah. Kalau hari Jumaat tu duduk bawah pokok tak naik juga ke masjid. Pergi awal. Keluar pejabat tu yang kira, bos tengok lari keluar pejabat. Ingatkan nak pergi masjid. Paling tidak pun khatam juga surah Al-Kahfi pagi Jumaat kan. Duduk tunggu bawah pokok ya. Ketemu kedua baru nak cari tempat nak masuk masjid. Jadi kalau tanya orang ni, adakah dia tak faham? Adakah dia tidak ada maklumat tentang Nabi kata man ata fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Orang yang pergi saat yang pertama seolah-olah dia korban seekor unta. Yang akhir sekali korban sebiji telur. Alhamdulillah dapat juga korban. Yang kita bimbangnya apabila imam khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku, masuk dalam masjid. Apa pun tak dapat pada hari yang tersebut. Maka doa ini sangat penting para jemaah sekalian. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Sempat tulis.
Dia ingat belaka dah. Alhamdulillah, kalau dah ingat selamat kan. Kalau tak ingat kena tulis besar kat sini. Kau cuba ingat sekali lagi. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Itu doa yang maksur yang diucap oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kerana dialah di antara orang yang selalu panggil kawan-kawan, hayya bina najlis, mari duduk sini. Kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama telah menyenaraikan beberapa perkara yang boleh menyebabkan iman kita ni bertambah. Tuan-tuan tanda, yang pertama, untuk nak menaik darjat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab iman itu, sebagaimana kata di para ulama, ramai di kalangan ulama mengatakan, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iza amiltal khaira zad, bila kita buat benda baik, naik. Wa iza dayya'ta naqas, bila kita cuai, tak jaga dia, kurang. Sebagaimana para kita hari ni alhamdulillah duk jaga kuat dah. Jaga ke kereta kita, nak berjalan sikit tengok tayar ada angin ke tidak, tengok air cukup ke tidak. Sebab apa? Bimbang, takut tergendala di tengah jalan. Kalau tergendala pula di lebuh raya, bahaya, tempat nak berhenti pun susah kan. Kena pula di atas jambatan. Allahu Akbar. Jadi kenapa kita tidak berfikir untuk nak menggilapkan iman kita, sentiasa iman itu dijaga. Dalam hadis Nabi kita beritahu, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum. Iman itu akan berlaku pudar dalam jiwa seorang kamu. Kama yakhlaqus thawb, sebagaimana pudarnya, lusuhnya pakaian. Pakaian kita lama-lama kita pakai, dia turun warna kan. Jadi Nabi kata, fas'alullaha azza wa jalla an yujaddidal imanu fi qulubikum, an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala perbaharui sentiasa iman dalam hati kita. Jadi para jemaah, bagaimana cara nak menggilak iman? Kata di para ulama, yang pertama sekali dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ambillah ilmu. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Kata di para ulama, di antara yang masyhur, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang bila kita belajar mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, menjauhkan kita daripada maksiat. Tapi kalau ilmu kita belajar untuk nak kuat buat berdebat dengan orang, ya, kelahi sana sini, habis orang kita lawan, lah, itu tidak bermanfaat sebagaimana yang sepatutnya. Berdebat ni boleh, tapi untuk orang-orang yang engkar, contohnya orang tak mahu terima Al-Quran, tak mahu terima hadis, dia panggil anti hadis, nasihat pun tak dengar juga, jadi kita kena lawan. Tapi maksud kita belajar ilmu itu untuk penghayatan, untuk fiqh, untuk memahami apa yang kita belajar. Itu yang pertama sekali dia panggil ilmu yang bermanfaat. Sebab yang kedua, qiraatul Quran wa tadabbur. Sebab yang kedua, kita baca Quran dan tadabbur Al-Quran. Baca satu. Hari ini kita bimbang sebagaimana kata di para ulama, faj'alu qira'atahu amala. Akan ada satu kumpulan, ini kata-kata tabi'in, telah menjadikan bacaan sahaja itu sebagai amalan, yang lain-lainnya tidak. Jadi sangat rugi kita apabila kita terhenti setakat itu saja. Oh, kami dah baca, habis bila nak amal, bacalah dulu. Jadi kena ada tahap, baca, faham, amal. Maka itulah dia yang disebut tadabbur Al-Quran. Tadabbur berbeza dengan tafsir. Sebagaimana kata para ulama, orang nak tafsir Quran kena para ulama, ahli-ahli tafsir. Kalau kita jadi ahli tafsir, siapa nak dengar kita? Tapi tadabbur tidak. Setiap orang itu orang mukmin yang percaya kepada Quran, dia boleh ambil ayat-ayat yang menyebut tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kata apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda yang ajaib di antaranya. Dalam satu surah, nama dia Suratul Nahli. Surah yang berkait dengan lebah.
Detail Tuhan cerita tentang lebah. Ambil cerita lebah ni, duduk satu pagi, baca Quran, cari buku-buku tentang lebah, kita boleh pasang cerita ni kepada Al-Quran. Tuan-tuan akan nampak Allah Ta'ala, Al-Quran itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab waktu Nabi SAW terima Al-Quran itu 1430 tahun, 37 campur 13 di Mekah, berapa? 37, 40, sudah 1450 tahun. Masa tu ada makmal, ada tempat-tempat sains yang boleh dikaji. Tapi yang dia cakap itu, itulah yang dikaji oleh orang sekarang ni, tak habis-habis lagi pengkaji. Kita ambil tadabbur Quran. Bila mari musim kemarau, baru ni 2 hari lepas berlaku gerhana, kan? Alhamdulillah, saya tengok satu fenomena perkembangan yang baik bila masyarakat kita dah mula ihya sunnah. Banyak masjid-masjid, surau-surau yang ada orang pagi hari kerja, cabaran lah sikit tak? Boleh buat solat sunat gerhana. Kalau dulu bila berlaku gerhana, orang duduk main pukul, katak tin, macam-macam benda tak? Orang tua-tua zaman dulu. Kononnya nak suruh matahari terkejut, dia celek balik. Itu tanggapan yang pelik-pelik. Orang Zahiliyah dulu lagi dahsyat. Dia kata kalau matahari berlaku ni gerhana, maknanya ada kematian orang besar, ataupun ada kelahiran orang besar. Yang kebetulan hari berlaku gerhana tu anak Nabi Sayyidina Ibrahim wafat. Maka dia kata itu sebab Ibrahim mati gerhana matahari. Maka Nabi SAW terpaksa berkhutbah, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Dua ni tanda kuasaan Allah Ta'ala. La yang kesifan li mauti ahadin wala li hayati. Berlakunya gerhana ni bukan kerana orang mati, bukan kerana orang hidup. Jangan duduk kata tak ada kena-mengena. Jadi para jemaah, kita cuba tadabbur Al-Quran. Kita hari ni alhamdulillah sudah ada program dipanggil program Ihya Tadabbur Al-Quranul Karim. Sebab kalau tak tadabbur, macam mana kita nak menghayati isi kandungan itu yang begitu banyak, yang begitu besar kandungannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Yang ketiga, mengetahui nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bukan sakat kita hitung saja. Kalau sakat hitung, banyak dah kat dinding rumah kita tu. Tak? Orang buat akad macam-macam hari ni. Tak dalam poket 99 nama Tuhan. Baca tidak? Kita gantung kat rumah kita nama-nama Allah Ta'ala. Gantung di tepi jalan, dijemur tengah panas. Allah, habis satu lebuh raya tulis 99 nama. Cantiklah daripada duduk letak gambar yang tak senonoh tu. Cuma maksud di sini, makrifah di sini dengan makna mengetahui dan menghayati. Dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, kita kena faham, barulah dia masuk dalam kepala kita, iaitu suatu kefahaman yang boleh menggilakkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ta'ammul siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita perhatikan, kita teliti, kita tilik kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi, saya sangat-sangatlah syorkan supaya di masjid kita, di surau kita, ke di mana-mana kelas, mesti ada satu subjek pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah ada hari ini banyak surau-surau masjid, selain daripada tafsir, hadis, akidah, fiqh, sirah. Sebab apa? Belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan arahan Allah. Bila Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu dalam peribadi Nabi itu contoh. Habis macam mana kita nak ambil contoh kalau kita tak kenal dia? Kontraktor yang buat bangunan rumah pun ada rumah contoh, tak? Mari boleh melawat galeri rumah contoh tak sini. Berapa ini yang 2 bilik, ini 5 bilik, ini 10 bilik, ini harga sekian, sebab contoh. Sehingga kan kata di ulama-ulama sirah, syariat Islam ni membenarkan umat dia kahwin paling ramai berapa orang? 4 orang. Tu penggagah perkasa dah tu tak? Yang lain-lain tu cakap ya boleh. Nasib baik juga boleh cakap, orang panggil lepas perasaan dah. Kalau tidak senyap terus. Nabi dibenarkan lebih daripada 4. Untuk apa? Kita jangan duk kira lah ke puak-puak orientalis, ke puak-puak yang anak-anak orang Melayu, orang Islam yang terpengaruh dengan mereka.
Dia kata Nabi ni kuat sek pasal tu kahwin ramai. Dia tak tengok yang Nabi kahwin tu orang sudah berumur, sudah agak tua kan. Kalau betul-betul masalah seks, Nabi akan minta anak sahabat-sahabat yang muda-muda belakang mari. Apa cari yang sudah tua? Itu satu kepahaman yang sangat jauh. Bila kita kaji tengok, artinya Allah Subhanahu wa taala nak dedahkan kepada kita peribadi Nabi di rumah dan di luar rumah. Yang di luar rumah semua orang tengok. Sahabat tengok Nabi kita berjalan, Nabi kita makan, Nabi kita solat, Nabi kita berzikir, Nabi kita berinteraksi dengan orang, semua nampak. Tapi dalam rumah siapa nampak? Mana kita boleh nak pergi mengintai dalam rumah Nabi dia buat apa? Lah. Jadi rahsia dalam rumah diceritakan oleh zaujat ataupun ummahatil mukminin, diceritakan oleh ibu-ibu orang mukmin. Pergi tanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa Nabi kita buat di rumah? Ummu Salamah akan cerita dimensi sebagai orang yang sudah berumur. Betul? Pergi tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah akan cerita mewakili golongan remaja, golongan muda-muda. Karena itulah bila berlaku Habasyah buat pertunjukan pedang tu, Nabi benarkan Aisyah tengok. Dia tahu Aisyah ni angin muda tu ada sikit. Kan? Pergi tanya pula Hafsah, muda sikit tetapi sudah janda. Maka semua tertib yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita nak jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu qudwah hasanah. Macam mana kalau kita tak belajar? Oi, dia kata tak apa ustaz, bulan Rabiul Awal kita dah atur 2-3 ceramah Maulidur Rasul. Sakat mana ceramah tu? 1 jam. Ustaz macam-macam cerita, ada cerita Nabi kita duduk sini, ada cerita duduk sini, jadi tak habis. Nak menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita beli sebuah buku-buku yang menulis tentang sirah Nabi. Itu darjat yang pertama. Darjat yang kedua dia panggil buku fiqhus sirah. Ada dua lagi, satu lagi. Fiqhus sirah ni maksud dia apa? Memahami sirah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita ambil satu je cerita, perjanjian Hudaibiyah. Biasa pergi umrah tak? Pergi haji. Ada tak travel kita bawa pergi Hudaibiyah? Nampak dah. Bunyi susu unta tu. Dia ingat minum susu unta ya, Hudaibiyah. Perjanjian Nabi tak ingat? Ingatlah sikit-sikit. Muka orang cerita tengah panas tak? Kadang-kadang bah kelang kabut nak pergi. Cerita 10 minit pergi. Hudaibiyah ni disebut dengan nama Al-Fathul Mubin. Sebagai pembukaan kepada nak ambil Mekah 2 tahun lagi. Hudaibiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah, tuan-tuan tanda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah 6 tahun. Akhir sekali Nabi kita mimpi masuk Mekah. 6 tahun tak balik kampung. Bayangkan, kita 6 minggu pun rasa letih dah. 6 bulan, 6 tahun. Nabi kita isytihar kepada sahabat, aku nak pergi Mekah. Sahabat-sahabat bergembira, terutama sekali muhajirin yang tinggal kampung nak balik juga, tengok kampung kita macam mana pun. Jadi sahabat-sahabat ni ingat Nabi kita dah dapat wahyu nak ambil Mekah. Pergi 1000 orang lebih ikut. Sampai-sampai di Hudaibiyah, Quraisy sekat, no entry, tak ada visa. Dah pakai ihram tu. Nabi kita pakai ihram. Dah bawa dia punya unta, kambing, dia panggil hadiu untuk nak sembelih di Mekah. Tak ada. Runding tak ada. Hantar Sayyidina Osman masuk Mekah pun tak dapat. Berunding tak habis. Akhir sekali Quraisy menghantar mari wakil untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Bila mari jumpa Rasulullah SAW, berunding tak habis. Kasar sikit. Tak diplomasi kata orang. Mari pula yang kedua, berunding tak lepas. Yang ketiga, Quraisy hantar seorang yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Suhail ni kecil, perkataan tasghir daripada perkataan sahala Suhail. Sahala tu makna mudah, senang. Suhail makna mudah, kecil. Nabi punya farasah, dia panggil tafaul, al-fa'lul hasan. Kita suka kepada benda-benda yang elok. Jadi bila Nabi tengok Suhail mari, Nabi kata apa? Sahalallahu amrana, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Sebab nama yang datang tu Suhail, nama mudah. Dah ada nama anak Suhail.
Anak pun tak ada cucu. Cucu nak mari sehari dua ni, minta selalu dengan ayah dia, dengan mak dia. Letak nama Suhail. Tak, Suhail ni banyak lah lepas tu. Jadi, bila Nabi tengok Suhail, Nabi kata, sahalallah amrana. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Sebab yang mari tu nama dia mudah. Kita pun nak berunding atau orang nama mudah. Bila mari berunding, buat perjanjian dengan Nabi, dia panggil Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian yang memang kalau kita tengok, sengit sebelah. Perjanjian yang nampak tidak adil. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri wahyu kepada dia, beri fatanah. Kan kita belajar sifat Nabi apa? Sidqun, amanah, lagi tabligh, fatanah. Fatanah tu mana? Cerdik. Maka Nabi kita berunding. Berunding walaupun nampak macam memihak kepada Quraisy, Nabi terima. Sahabat-sahabat yang duduk ni menggigil. Ya Rasulullah, alasna ala haqq. Bukankah kita ni orang benar, mereka orang salah? Nabi kata betul. Kenapa ikut arahan dia? Nabi kata tak apa, tak ada masalah. Itu strategi. Kalau kita tak ikut dia punya kehendak, tak akan berlaku perjanjian. Akhir sekali perjanjian kata gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada perang di antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Nabi kita nak mana tak ada lagi gangguan dalam negeri. Maka lepas daripada itu Nabi mula menghantar surat kepada ru'asa al-muluk, kepada pemimpin-pemimpin dunia. Hantar ke ke Farsi, hantar kepada Rom, hantar kepada Muqawqis di Mesir. Jadi itu peluang. Kita belajar itu dia panggil fiqhus sirah. Terlalu banyak para jemaah sekalian dalam fiqhus sirah, maka kita mengatakan boleh menjadi sebab bertambahnya iman seseorang itu apabila dia meneliti tilik kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dirasatuha wa ta'ammul. Syaratnya bukan setakat baca. Kita baca, menghayati dan teliti tengok. Kadang-kadang orang rasa pelik, kenapa Allah Taala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang lemah lah, kira anak yatim piatu. Kenapa tak ambil anak-anak orang besar tu jadi nabi? Contohnya anak Abu Jahal, Ikrimah kan. Nampak lebih sikit, ayah pun orang kuat. Tak diambil orang yang itu menunjukkan bahawa kebenaran al-haq itu bukan duduk dengan orang besar. Duduk dengan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi pembela kepada agama. Allahu Akbar. Maka kita tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kita belajar, kita hayati. Maka kata di para ulama, daripada pemerhatian kita mengetahui bahawa ittirarul ibad fawqa kulli daruratin. Hamba-hamba Allah Ta'ala ni sangat-sangat berhajat kepada mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting. Sebab apa? Sebab dalam tu ada kepimpinan. Dalam sirah ada adab. Di dalam sirah ada keluarga. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan keluarga dia. Allahu Akbar. Semalam saya dapat satu cerita pengaduan daripada seorang muslimah. Muslimah ni kadang-kadang terpaksa kawan-kawan kena pergi bantu suami dia terlalu ganas. Banking saya kata. Cakap dengan bini lebih daripada dia ni, macam dia ni penggembala harimau di zoo negara. Punya garang. Tapi sayang ke bini. Orang suruh cerai, tak nak cerai. Kata kalau awak dah tak suka dengan dia, cerailah dengan baik. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, fa'amsikum bima'ruf au sarrihu bima'ruf. Pegang dengan baik ataupun lepas dengan baik. Orang macam ni kalau diminta bercerai, boleh jadi dia gantung tak bertali sampai bertahun-tahun. Mahkamah panggil tak pergi. Nak kata apa? Maka dalam kita bincang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jumpa semua perkara. Allah Ta'ala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu rasul min anfusikum, rasul daripada kalangan kamu. Mana Allah Ta'ala tak hantar, walaupun diasap oleh puak-puak Quraisy, kenapa tak hantar malaikat jadi rasul? Jadi kalau mari malaikat kena tampar hari-hari puakmu, kata. Malaikat ni dia tak ada makan, dia tak ada minum, dia tak ada kahwin, tak ada apa dah, dia ibadat je. Macam mana? Ada riwayat bacaan min anfasikum.
orang yang terbaik daripada kamu. Jadi dua-dua tu betul belakalah. Bacaan tu kena. Anfusikum mana dari kalangan kita, manusia. Min anfasi, daripada orang yang terbaik dari kalangan kamu. Apa sifat Nabi? Azizun alaihi ma'anittum. Susah hati sangat dia kalau umat dia susah. Tuan-tuan tengok ke tidak? Berapa banyak kalau kita baca tengok ta'ammulat fi bukain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhati tengok tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Al-Imam At-Tirmizi bawa dalam kitab dia, dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu bab nama dia Babu ma ja'a fi buka'i Rasulillah. Bab tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok, ulama memerhatikan lebih kurang ada 16 ataupun 15 tempat Nabi kita menangis. Kebanyakannya syafaqatan li ummatihi, semata-mata kerana bimbang kepada umat dia. Itu saja. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani. Jadi, wahai ya Allah, ramai di kalangan manusia telah menyesatkan orang. Ibrahim kata, siapa dia ikut aku, maka dialah umat aku. Engkau maha perkasa. Dia baca pula ayat yang dibaca oleh Sayyidina Isa alaihissalam, in tu'azzibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau azab hamba ni, maka mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampunkan mereka, engkau maha pengampun. Jadi, Nabi kita menangis. Sudah baca ayat ini, baka Nabi kita menangis. Nabi kata, ya Rabbi ummati, wahai ya Allah, siapa nak jaga umat aku? Maka itulah kata di para ulama, buka'un Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaqatan li ummati, semata-mata kerana memikirkan masalah umat. Kita nak cari mana macam tu? Maka inilah contoh. Orang lain, pemimpin lain bukan menangis kerana umat, dia menangis kerana dia tak dapat apa yang dia nak, ya? Ini masalah kita. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Ta'ala ni, Nabi kita harisun alaikum, sangat loba dia, sangat tamak dia untuk kita ni jadi orang baik. Bil mu'minin raufur rahim, dengan orang mukmin sangat kesian belas. Surah At-Taubah 128. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ya Muhammad mempunyai peribadi yang cukup indah, yang cukup cantik. Banyak lagi ayat-ayat Quran. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni. Tidak diberi pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua perkara, illa akhadha aisarahuma, Nabi akan pilih yang ringan, yang mudah. Tak ada nak menyusah-nyusah. Kita kadang-kadang menyusahkan kita sendiri. Tak, pergi cari benda-benda yang Nabi tak suruh buat, kita menyusah kita. Buat apa? Nabi sendiri apabila ada pilihan, dia akan ambil yang mudah. Malam yakun isman, selama tidak membawa kepada dosa. Bila benda itu berdosa, kan ab'adan nas minhu, Nabi kita orang yang paling jauh daripadanya. Wa man taqama li nafsihi, Nabi tak pernah ambil tindakan untuk membela diri dia. Tak. Orang cerita dia Muhammad macam-macam orang kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pergi jawab. Illa an tuntahaka maharimullah, kecuali seorang itu mencabut kehormatan Allah Ta'ala. Nah, maka baru Nabi kita akan lawan. Tuan-tuan mungkin ingat tak dalam cerita peperangan Uhud, bila ramai sangat sahabat 70 orang mati syahid, kan? Abu Sufyan naik atas bukit, pinggir bukit Uhud, bertempik. Afikum Muhammad, dia kata Muhammad ada. Nabi kata jangan jawab. Jangan jawab. Afikum bin Abi Quhafah, mana Abu Bakar? Ada? Tak ada. Afikum bin Al-Khattab, duk tanya. Umar ada? Nabi kata jangan jawab. Umar nak jawab dah ni. Nabi kata lah tu, jangan jawab. Biar dia seorang dia. Oh, dia kata mati habis dah buat tu. Tak jawab tu mati. Dia pun naik lagi tinggi. Dia kata A'li Hubal, berhala paling tinggi hari ni. Bila sebut berhala, menyebut tentang syirik terhadap Allah Ta'ala, Nabi kata jawab. Ajib. Maka dijawab oleh para sahabat, la Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha mulia. Maka berlakulah perlawanan. Waktu dia attack Nabi, Nabi kata jangan jawab.
biar dia cakap seorang. Tapi bila menyebut tentang akidah, Nabi kata ajib. Tak ada hak untuk kita berdiam diri. Ini sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di mana? Waktu orang kata kita, masya-Allah, terangkat telinga sekali dengan bulu kening. Ya. Saya ni sanggup mati. Keturunan pendekar kita ni. Mana boleh orang kata kita? Tak. Tapi kalau orang depan cakap depan kita hina Islam, apa ni bincang buat hudud-hudud ni, potong tangan ni, zalim. Sedangkan dalam Quran ada tak ada? Ada. Kita boleh diam. Senyap ya. Tak apa, nanti marah kan, tak belanja air pula. Orang tu duduk kedai kopi. Patut waktu itulah kita bangun berdiri tegak. Nasihat, tegur, apa yang kamu nak main-main ni, kalau tak nak, diam saja. Jangan duduk perli dengan hukum Allah Azza wa Jalla yang sabit dalam Quran, yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah. Jadi Nabi kita sifat dia intiqamu, mana dia akan ambil tindakan bila menyentuh tentang agama, tentang Allah Azza wa Jalla. Peribadi tak ada. Jadi kita kena belajar sirah Nabi dalam masalah ini. Kita masalah peribadilah yang kita naik semangatnya. Mana boleh, ini hak saya, ini telah menghina ibu bapa saya. Tak ada kena mena pun. Orang tak kata apa pun kaya dia ni, tapi nak kait belakang ni. Sebab nak suruh nampak besar dia punya isu, kan? Allahu akbar. Hadis ni dalam Bukhari. Kata Anas radhiyallahu anhu, khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat di rumah Nabi 10 tahun. Fa wallahi, Anas bersumpah, ma qala li uffin qattu. Tak pernah Nabi kata uff. Dekah dia sama sekali tak pernah. Wala qala li syai'in fa'altu lima fa'alta kadza. Aku buat benda ni, Nabi tak kata kenapa buat macam ni. Dan benda yang aku tak buat, dia tak mari tanya kenapa tak buat. Mana Nabi kita didik dengan cara baik. Ajar, kalau tak kena beritahu. Tak payah jeka-jeka, tak payah tengking-tengking, kerana itu bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dalam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi kita ni tak suka bercakap benda-benda yang kotor. Wala mutafahish. Dan dia pun tak buat benda yang kotor. Nabi juga bersabda, kan khiyarukum ahsanukum akhlaqa, orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang elok akhlaknya. Allahu akbar. Jadi kalau kita tengok para jemaah satu persatu, kita akan nampak betapa indahnya Rasulullah, betapa pentingnya kita belajar sirah Nabi. Untuk apa? Untuk nak menggilakkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar. Jadi hari ini kita nampak perkembangan yang baiklah. Buku-buku tentang sirah sudah banyak diterjemahkan. Jadi kita pilihlah penulis-penulis yang masyhur. Seperti kitab Ar-Rahiqil Makhtum contohnya, menarik. Semalam saya tengok ada ringkasan lagi. Dia panggil Raudatul Al-Anwar. Kita sini Raudatul Mawaddah kan, nama surau. Kitab dia nama Raudatul Anwar. Ringkas daripada Ar-Rahiqil Makhtum. Itu pun cantik. Kalau boleh baca ni, patut baca. Mari bulan Rabiul Awal tu, tak duduk sibuk dengan benda lain. Daripada pagi sampai ke kuliah pagi, duha pagi, sebulan tu baca kitab, khatamlah kitab tu. Ya, musim lain kita baca kitab lain pula, banyak lagi kitab nak baca ni. Baik. Yang keempat dah. Yang keempat, kita kena tengok ta'ammul mahasinaddin. Yang kelima ni. Yang kelima, kita kena perhati kepada keindahan agama ni. Dia panggil hikmah di sebalik syariat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni kadang-kadang tak tahu benda. Kita tak tahulah. Sebab itulah hari ni orang camping kuat. Orang mari jual barang dia ni kalau makan, maknanya tak ada harapan nak mati. Dah. Oh, suplemen kalau dia panggil sekarang. Makan ubat ni toksik, habis buang belakang. Dia sudah camping, kita tengok dia berjalan apa sengit. Kata awak tak makan ke tak? Sebab apa camping? Sebab dengan diayah dengan kempen kita akan nampak, oh hebat. Lepas tu ada pula dia panggil testimoni, apa nama? Letih dah saya dengan orang jual ubat ni. Mari selalu nak kempen dah. Baik, kita kempen kita bagaimana nak tonjolkan indahnya Islam itu. Bila kita tengok Islam itu indah, dia panggil hikmah. Kitab yang baru ditulis kitab fiqh Syafi'i, nama dia Fiqh Manhaji. Sudah ada terjemahan di Malaysia ni. Berapa versi terjemah ada? Di Pustaka Salam terjemah, Jakim terjemah, dan banyak lagi kawan-kawan kita yang terjemah. Jadi kitab ini
menunjuk untuk setiap kali mari bab kaza, dalil, dia bawa hikmah. Ada satu buku, kalau tuan-tuan nak cari yang mudah, tulis nama buku ni, Keindahan Islam. Keindahan Islam. Ada buku tebal gini warna kuning. Buku tu saya usaha terjemahkan. Dalam buku ni kita cuba tonjolkan Islam itu indah dari semua sudut. Kenapa Allah Ta'ala suruh salat? Kenapa suruh puasa? Adakah puasa itu semata-mata Tuhan nak seksa kita? Nak suruh kita berlapar, letih, lepas tu tak bau? Lah. Puasa itu semata-mata Allah Ta'ala nak suruh tasmuruh, supaya ruh kita ni naik, meningkat naik, sebagaimana yang para malaikat tak makan. Jadi kita belajar keindahan Islam satu persatu. Kenapa dilarang makan benda-benda yang tak baik, yang kotor, yang seperti khinzir, seperti khamar, arak dan. Jadi alhamdulillah kita ini memberi sedikit jawapan. Jawapan terlalu luas. Hikmah Allah Ta'ala ni alimaha man alimaha, sebagaimana kata dalam asar, ada yang tahu, yang tak tahu pun tak tahu. Jadi kita hari ni kalau kita tanya, kenapa subuh 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat. Walhal subuh ni kita baru bangun daripada tidur, patut 10 rakaat lah. Fresh kita ni, segar molek kan. Tengah hari tu yang kita letih, 4 rakaat pula letih. Patut tengah hari tu lah 2-nya. Kelang kabut nak kerja lagi, macam-macam. Kenapa dia bagi 4? Maghrib pula 3. Nak cari satu persatu, tuan-tuan boleh cari banyak dalam kitab-kitab yang menyebut tentang ini, tapi jangan terperangkap dengan ajaran sesat. Dalam buku yang dikeluar oleh Majlis Agama Islam, di antara simptom ajaran sesat ni, dia nak perangkap kita melalui cerita ni. Awak tahu kenapa subuh 2 rakaat? Tak tahu? Tak tahu, ikut kita. Pergi belajar dengan Tok Syekh, dia dalam gelap. Saya kata ni awak baru tahap alif baru ni. Nak tahu rahsia ni nanti sampai ke jim, dal. Jadi bila nak naik jim? Tak tahu bila lagi. Tak naik-naik dia punya martabak. Ini masalah. Jadi keindahan Islam itu perlu ditonjolkan. Sebab apa para jemaah sekalian? Bila Islam itu ditonjolkan, maka orang masuk Islam dengan sebab dia mengkaji Islam. Kita perlu baca kepada buku-buku. Hari ini sudah ada buku. Nama tepat saya tak ingat, tuan-tuan boleh tengok. Buku pengalaman orang-orang yang masuk Islam. Orang putih ke? Biasa orang putih ni profesional, banyak dia. Profesional yang hebat-hebat, saintis ke, apa dia, ahli-ahli perubatan. Bila dia kaji Islam, dia tak boleh berhenti. Mesti masuk Islam. Banyak cerita-cerita. Kan yang masyhur dalam cerita ni, Murais Bukai tu, yang tulis buku Islam, Bible dan Sains tu. Cuba baca kenapa dia masuk Islam. Daripada Perancis dia ni. Katanya sebab dia masuk Islam kerana dia diberi tugas oleh kerajaan Mesir untuk nak kaji mayat Firaun. Mayat Firaun dia bedah tengok. Akhir kali dia tak tahan dengan kajian dia terpaksa kena lompat masuk Islam. Sebab dia kaji begitu hebat, kaji ini Firaun ni mati dalam laut sebab dalam paru-paru ada air. Jadi jawab dia, setelah buat research kajian yang begitu penat, tiba-tiba mari orang Islam kata, tak usah duduk lah, 1400 tahun Quran dah cerita dah. Summa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah Ta'ala kata, aku hantar balik mayatmu Firaun ke pantai litakuna liman khalfaka ayah, supaya dijadikan orang mari kemudian daripada kamu, jadikan mu ni sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala ke atas golong penguasa yang zalim. Terkejut dia. 1400 tahun sudah bincang. Aku baru bedah hari ni kaji dengan research begitu hebat. Tak ada faedah. Masuk Islam. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, tak ada kerugian kita baca sirah ni. Jangan duk sibuk dengan anak-anak kita duk baca sirah. Kata orang tu, kata orang ni, duk baca penyanyi tu berkahwin, orang ni bercerai, tak ada faedah. Kita cari kibar pengkaji-pengkaji tentang bagaimana Islam itu masuk. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada Anas bin Malik, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ini, siapa yang ada 3 perkara ini, dia akan mendapat kemanisan iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Ta'ala dengan Rasul sangat disayangi, kepadanya lebih daripada yang lain. Kita letak sayang kita kepada Allah Ta'ala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kita sayang kepada orang bukan sayang kerana lain, tapi semata-mata kita sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Hari ini para jemaah sekalian, ada tak kita sayang kepada orang?
Tak usah kira lah sayang ke bini, suka suami, itu cerita lain, cerita khas. Oh, saya sayang kepada isteri saya. Oh, tika baik tu sayang lah dah. Kalau tidak, menyinga juga kata orang tak? Marah tak terpasal. Nak kita sama-sama kita. Sampai peringkat seorang pakcik ni dia nak pergi ziarah kawan dia di kampus sebelah. Pergi ziarah. Baik sangat dia ni, malaikat tunggu tepi jalan. Dia tanya nak pergi mana? Dia kata nak pergi ke kampus sebelah. Kenapa? Nak pergi ziarah sahabat saya. Kamu ada apa-apa dengan dia? Dia buat baik pada kamu? Tak ada. Kawan, sahabat. Uhibbuhu fillah. Aku sayang kerana Allah Ta'ala. Jadi malaikat tu beritahu pada akhirnya, oleh kerana betul dia ni nak pergi kerana bukan kerana apa-apa, bukan kerana pakcik tu buat bahasa jasa baik pada dia, apa ni, beri benda-benda projek dengan dia. Tak. Akhir sekali malaikat bagi tahu, dia kata, aku ni malaikat Rasul, utusan Allah Ta'ala mari pada tahu, nak bagi tahu kepada kamu Allah Ta'ala sayang kepadamu sebab kamu sayang kepada saudara kamu lillah. Allahu Akbar. Hari ni para jemaah sekalian, kita kalau ahli surau sama-sama kita ni boleh berkasih sayang lillahi ta'ala, sudah cukup dah kita. Kita nak ambil satu qaryah berat, ambil satu usrah. Usrah kita di surau kita ni. Ni kadang-kadang duduk satu surau, duduk satu sah salat, tapi lepas maya tak nak bersalam. Tengok lain macam dia ni ada sini. Sebab sedikit masalah kelahi. Tuan-tuan mungkin pernah dengar satu cerita, beberapa orang pakcik sah depan berkelahi, tak bertegur bertahun-tahun. Tak dengar lagi cerita. Ini cerita realiti, seorang pendakwah bagi tahu. Nama Dr. Khalid. Dia bagi tahu, aku dijemput imam jemput masjid, panggil supaya pergi solat di masjid, nak mendamaikan beberapa orang ahli saf awal. Bukannya duduk tunggu tepi tangga ni, saf awal. Masalahnya berkelahi, tak bertegur siapa dah berapa lama, sebab berebut nak duduk belakang imam. Punya hebat syaitan mari. Aku 5 tahun dah belakang imam. Dia kata, awak tak awak pandai, saya yang Fatihah betul, awak tepi sikit. Mari seorang lagi pula, saya hafal Quran, saya lebih banyak hafal Quran lagi. Kalau imam emergency saya boleh naik, awak tepi. Berkelahi kerana nak duduk belakang imam. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni tak jumpa di Malaysia ada orang kelahi belakang imam tak. Berkelahi tak nak naik belakang imam ada. Ini masalah kita. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdha fil nar. Dia tak mau nak balik semula jadi kafir, sebagaimana dia tak mau dicampak dalam neraka. Hadis ini dalam Bukhari. Yang terakhir, yang ketiga, yang keenam, di antara cara kita tip untuk nak menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita baca sirah salafu hazil ummah. Baca sirah orang-orang yang hebat di kalangan umat ini. Kita baca sirah sahabat. Ada buku sekarang ini tulis Hayatus Sahabah, kan? Hidupnya seorang sahabat. Macam mana kita nak buat? Cuba baca Sayyidina Abu Bakar, macam mana pengorbanan dia kepada Nabi SAW. Apa yang dia beri. Umar kadang-kadang nak cabar Abu Bakar. Ingat ada cerita kan? Dia kata, hari ni aku nak pergi sedekah setengah harta aku. Mungkin Abu Bakar tak mampu hari ni. Dia berlawan untuk buat baik ya. Dia pergi tengok Sayyidina Abu Bakar, kata, aku sedekah semua sekali harta aku. Umar kata tak lawan dah macam ni. Kita jangan duk viralkan benda yang negatif. Ini orang mari musim-musim Ma'al Hijrah duk cerita, Sayyidina Umar ni orang yang gedeber, dia panggil. Orang Kelantan kata gedeber. Orang yang samsing, dia kata Umar ni. Minum arak dalam tengkorak. Woi, kita dengar takut. Minum arak dalam tengkorak, punyalah samsing. Tak? Kemudian dia bunuh anak dia pula tu. Anak perempuan dia tanam hidup-hidup. Siapa itu Umar? Bila kita baca dalam semak dalam sirah Sayyidina Umar, tak ada cerita tu. Itu dia panggil cerita palsu, buat-buat nak suruh nampak Umar hebat, tapi sebenarnya mencerca Sayyidina Umar itu. Maknanya Umar ni yang punya peribadi yang buruk, pernah membunuh anak, pernah minum. Jangan terperangkap. Jadi kita ambil sirah para sahabat yang sahih, yang menunjukkan bagaimana pengorbanan mereka. Kif Abu Bakar boleh membela Nabi SAW sampai Nabi isyarat supaya Abu Bakar ganti dia. Bagaimana pengorbanan Sayyidina Umar berdepan dengan Quraisy ketika itu. Bagaimana pemerintahan Sayyidina Umar yang begitu hebat. Mari pula Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan kena belajar sirah dia. Syiah cukup benci dengan dia. Sebab dia masuk Islam mutaakhir, tapi dia boleh menguasai ilmu yang banyak. Kenapa? Ini ramai pakcik-pakcik kita ni mari. Ustaz saya ni tak sempat dah, tua dah. Saya kata tak ada. Abu Hurairah masuk Islam mutaakhir.
Tapi dia sempat hidup dengan Nabi walaupun sekejap, sempat meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Orang tanya, kenapa Abu Hurairah? Kenapa? Dia kata orang lain sibuk dengan kebun, sibuk dengan dengan bisnes, sibuk dengan tijarah. Aku tak ada dah. Aku duduk di belakang rumah Nabi, belakang masjid Nabi tu nama dia Suffah. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang ni, ingat tak? Belakang makam Nabi tu ada tempat tinggi. Ingat? Tempat tinggi tu bukan situ. Situ belakang rumah, dia duduk belakang masjid. Tapi macam itulah keadaan. Dia panggil Suffah. Suffah ni kalau kita agak macam tempat tinggi tu. Orang panggil apa ni? Tak bukan menara, tinggi ni je. Beranda. Jadi panggil, bahasa Arab kata Suffah. Dia duduk situ. Jadi ada riwayat mengatakan 600 orang sahabat yang tak ada kerja. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Orang-orang jahil menyangka mereka ni orang kaya sebab dia tak minta dengan orang. Abu Hurairah pernah rebah kerana terlalu lapar, tak ada makanan. Maka Nabi berwasiat pada Abu Hurairah mu kena solat witir sebelum tidur. Ada orang kata Abu Hurairah kuat tidur lah, patut tu Nabi suruh solat witir. Lah, dia study kuat. Dia kuat mengaji, kuat duduk baca. Mana dia tidur lambat, maka Nabi beri kelonggaran pada dia supaya ambil witir sebelum tidur. Sebab takut terlambat bangun. Kita pun kalau mazhab kita jenis tak bangun dah subuh tu, witir belum tidur juga. Dah rasa malam ni penat lah, baru balik travel sampai pukul 12 malam dah. Mungkin subuh kita akan lambat sikit. Ambil wudu, sudah mandi, ambil wudu, salat witir baru tidur. Selamat. Allahu Akbar. Jadi sirah para sahabat radhiyallahu anhu seorang-seorang kita ambil, sirah ulama-ulama ummah ini yang begitu besar. Di antara nama yang cantik untuk tuan-tuan tengok, nama dia Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni kalau pergi kedai buku, duk tengok buku Ta'bir Mimpi. Muhammad bin Sirin. Kita tak tahu, kata di para ulama, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala ayatun fil wara', seorang yang kemuncak dalam barak di kalangan ulama tabi'in. Saya ingat Anas bin Malik ketika dia nak mati, dia berpesan, ambil orang yang akan mandi jenazah aku siapa? Muhammad bin Sirin. Ketika itu Muhammad bin Sirin duduk dalam penjara. Jangan kata orang penjara ni orang tak baik. Orang penjara sebab apa? Kerana warak. Wallahi amrun ajib. Kerana dia warak, dia dipenjarakan. Subhanallah. Muhammad bin Sirin ni cerita dia pelik. Dia ni hafalan dia kuat. Kata ulama hadis, kalau dia riwayat hadis, riwayat bil lafzi, tidak riwayat bil makna. Mana riwayat dengan lafaz hadis. Bila dia tengah mengajar, tengah bercakap, tiba-tiba orang tengok Muhammad diam, senyap, tak bercakap. Orang tahulah dalam majlis tu ibunya ada sekali. Bila depan mak dia, macam kanak-kanak dia, tak bercakap, diam. Hormatnya kepada ibu dia, rahimahullahu taala. Pernah satu hari dia ni berniaga. Dia beli minyak zait. Jadi minyak dia banyak, dia tempah minyak banyak sampai. Maka tiba-tiba didapati dalam tin minyak tu ada tikus. Kalau kita kata, tikus dalam tin ni, hak lain-lain selamat belaka tak? Buang yang tu, yang lain jual. Dia kata boleh jadi tikus ini masuk dalam mesin minyak tadi, maka semua minyak dalam tin ni ada tikus, kena najis tikus belaka, maka dia buangnya minyak tersebut yang menyebabkan dia kerugian. Bila rugi, dia jatuhkan hukuman muflis, maka dia terpaksa dipenjara dengan sebab tu. Tapi dia kata apa? Dia kata, aku tahu kenapa aku masuk dalam penjara ini. Sebab 30 tahun dulu pernah aku kata kepada seorang tu, hei fakir, hei si fakir. Maka Allah Ta'ala uji aku. Lepas 30 tahun aku duduk dalam penjara kerana fakir, disebabkan muflis, kerana perniagaan dia tadi terpaksa kena rugi. Subhanallah. Maka di sinilah para ulama mengatakan, oleh kerana dia ni mempunyai hati yang baik, dia dapat monitor, dapat kesan di mana kesalahan dia sehingga dia dipenjarakan. Sehingga dia, di mana dosa dia boleh kesan. Tapi oleh kerana kita ni dosa terlalu banyak, kita tak tahu mana satu kesalahan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, cukuplah kita ambil belajar sirah Nabi. Kemudian dengan fiqh sirahnya, kemudian kita tengok kepada keindahan Islam itu sendiri. Yang ketiga, kita belajar sirah salafus soleh, orang-orang yang soleh di zaman dulu. Zaman kita masih ada orang soleh. Tapi janganlah duk viral sangat, tonjol sangat. Bila tengok Pak Cik Ina hebat sikit, angkat darjat tinggi-tinggi. Al-arif billah, al-habrul fahamah. Siapa dia yang boleh bagi darjat sampai begitu teruk?
Jadi kita ambillah sirah para sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang besar ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan dapat bermanfaat daripada sirah orang-orang yang terdahulu untuk kita jadikan contoh dan qudwah insya-Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk tazkirah kita ini. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.